Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Marilah sama-sama kita sentiasa mengamalkan doa secara peribadi. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, wa tahhir qalbi ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada minggu ini kita mengambil satu lagi episod ke-88 tentang apakah buah-buahan yang kurang kandungan gula dan sesuai untuk penderita diabetes. Masya Allah. Ayo bagi mereka yang mengalami menderita tentang diabetes ataupun kencing manis, ayo sama-samalah kita berkongsi apakah di antara buah-buahan yang boleh diamalkan dan apakah buah-buahan yang patut dielakkan. Sudah pasti yang mana kita lihat dalam banyak-banyak buahan adalah berbeza-beza kadar tinggi rendahnya kandungan gula. Maka ada di kalangan kita yang cuba mengelakkan sebahagian buah-buahan, makanan seperti coklat, puding, aiskrim ataupun sebagainya. Namun di sana ketahuilah ada juga buah-buahan yang rendah kandungan gulanya. Inilah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan kepada kita manusia berbagai-bagai macam nikmat. Begitu juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rahman, fiha fakihatun. Di dalam syurga itu terdapat berbagai-bagai macam buah-buahan. Maka di dunia ini, buah-buahan ini dapat mencegah tekanan darah tinggi. Dan begitu juga buah-buahan ini tinggi khasiat memiliki antioksidan dan dapat menjaga kekebalan tubuh kita, yakni immune system. Masya Allah. Maka pada minggu ini kita hendak membincangkan ada beberapa jenis buah-buahan yang kadar gulanya rendah. Maka dari itu kita lihat jika anda makan buah-buahan mengikut bahagian porsi yang kita makan, sama ada kecil, sederhana ataupun rendah, yang mana dia sangat rendah kandungan gulanya ataupun karbohidratnya. Maka dari itu kita lihat kandungan gula yang terdapat pada buah-buahan sebenarnya adalah gula fructose, bukan glukos ataupun sukros. Masya Allah Ta'ala. Maka di sana marilah sama-sama kita berkongsi bahawa ada 7 jenis buah-buahan yang kurang kadar gulanya. Ketahuilah apa itu. Yang pertama, sahabat-sahabatku khazanah Islam, buah strawberries. Begitu juga buah-buah berries yang lain yang kandungan gulanya rendah dan kandungan fibernya tinggi. Ini bagaimana kita bijak memilihnya berdasarkan kepada bacaan kita dan kajian kita. Ketahuilah bahawa kalau kita minum jus strawberries dalam satu cawan, yang mana ia hanya mengandungi 7 gram gula, dan begitu juga ia memberi kita kandungan vitamin C yang kita perlukan dalam seharian. Maka dari itu kita lihat strawberries, walaupun dia tinggi fibernya, namun kadar gulanya agak rendah, yang mana kita boleh makannya tidak lebih daripada 200 gram sehari. Dan yang kedua adalah grapefruit. Apakah grapefruit? Dia adalah kandungan jenis buah-buahan seperti buah orange, buah lemon, dan begitu juga limau kasturi dan sebagainya. Maka ketahuilah sahabat-sahabatku khazanah Islam, apabila kita makan grapefruit yang mana kandungan gulanya rendah, sesuai untuk sarapan pagi kita, yang mana kita dapat apabila kita membelah 2 grapefruit ini, yang mana kandungan gulanya adalah sederhana, hanya 8 gram sahaja.
Maka pilihan alternatif, kalau sekiranya kita suka mengambil cemilan yang kandungan gula, maka kita lihat buah grapefruit ini adalah sesuai untuk diamalkan untuk makanan harian sebelum kita makan makanan yang berat, kerana sebelah bahagian daripada grapefruit ini hanya mengandungi 8 gram gula tadi. Inilah dia grapefruit. Dia seperti buah orange, cuma dalam kandungannya berwarna merah ataupun merah-merahan. Ini sebagai alternatif untuk kita mengambil antara buah-buahan untuk makanan harian kita. Masya Allah Ta'ala. Yang ketiga, sahabat-sahabatku khazanah Islam, adalah peaches ataupun buah peach yang rasanya sangat lazat dan kandungan gulanya, kalau satu biji buah peach yang sederhana saiznya hanya 13 gram kandungan gula. Maka itu kita akan sesuai merasakan apabila kita gigit di gigi mulut kita tadi, kita akan merasakan Masya Allah manisnya buah peach ini. Ketahuilah sahabat-sahabatku khazanah Islam, apabila kita ambil sebiji buah peach yang sederhana, ketahuilah ia mengandungi 13.2% vitamin C yang diperlukan untuk harian kita. Nutrisi buah peach ini juga membantu untuk merawat apa-apa saja luka-luka dalam tubuh badan kita ataupun perut kita. Dalam masa yang sama, buah peach adalah merupakan buah yang boleh menguatkan sistem imun kita ataupun membuat sistem kekebalan kita kuat. Inilah dia buah peach dari gambar yang sebelah kanan ini, yang mana ia mengandungi 13.2 vitamin C apabila kita ambil sebiji buah peach yang sederhana. Dan ketahuilah sahabat-sahabatku khazanah Islam, buah peach ini mengandungi banyak vitamin, mineral-mineral dan bahan-bahan pohon yang sangat diperlukan, yang mana di antaranya sebiji buah peach yang sederhana 150 gram mempunyai kaloris 58, protein 1 gram sahaja, lemak 1 gram sahaja, karbohidrat agak tinggi 14 gram dan fiber 2 gram, dan begitu juga vitamin C, vitamin A, potasium dan sebagainya mineral yang diperlukan dalam harian kita. Berita gembira yang mana buah peach juga dapat bantu proses penghadaman makanan kita, yang mana kita ambil sebiji buah peach yang lebih kurang sederhana, ia mengandungi 2 gram fiber, yang mana fiber ini sangat baik untuk membantu sistem pencernaan kita, kerana dia mengandungi fiber yang mudah serap di dalam air, dan dia juga membekalkan makanan untuk bakteria yang baik di dalam usus kita tadi. Mudah-mudahan insya-Allah kita selamat mencuba memakan buah peach. Begitu juga yang keempat adalah buah plum. Buah plum ini kalau kita lihat, inilah antara contoh yang warnanya lebih kurang ungu gelap. Apabila kita ambil sebiji buah plum ini yang lebih kurang kandungan gulanya 7 gram dan kalorisnya 30. Berita gembira untuk mereka yang penderita diabetes, mereka tidak perlu khawatir. Hatta satu hari dia boleh makan 3 biji buah plum. Yang mana buah ini sangat popular, warnanya ungu gelap. Ada sebahagian buah plum yang lebih terang warnanya, seperti warna coklat, ataupun isi kandungan dalamnya berwarna kuning,
dan dia sangat baik untuk kesihatan harian kita. Inilah dia buah plum yang mana boleh anda dapat di mana pasar raya ataupun supermarket. Maka kita galakkan ahli keluarga kita sentiasa sebelum memakan makanan yang berat seperti protein, kita makan buah plum dahulu, sebiji, 2 biji, 3 biji, tidak mengapa. Kerana ia sangat baik untuk membantu mencegahkan daripada kena serangan jantung, dan begitu juga ia melancarkan saluran-saluran jantung kita. Masya Allah. Dan ketahuilah, antara buah plum dan buah prune ini sangat baik untuk kesihatan dan sistem pencernaan kita kerana ia mengandungi 15 vitamin yang berbeza-beza. Yang mana ia juga, sebiji buah plum itu kalorinya rendah, ia mengandungi hanya 30 kalori sahaja. Dia ada manganis, dan begitu juga buah prune, kadar gulanya hanya 11 gram sahaja, dan dia mempunyai vitamin B2. Begitu juga kandungan gulanya hanya 7 gram, vitamin C 5%, vitamin A 5%, vitamin C 10%, vitamin K 5%, dan mengandungi mineral potasium dan copper. Masya Allah. Dan ia sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah sembelit, sama ada buah prune ini ataupun buah plum, yang mana satu biji buah prune dia mempunyai 1 gram fiber, dan begitu juga ia memainkan peranan yang sungguh baik untuk mencegah daripada sembelit ataupun constipation. Seterusnya, berita gembira bagi mereka yang menderita bara, yang mana mengikut kajian ini ia dapat mencegah daripada berbagai macam bara, antaranya bara payudara, bara hati, dan begitu juga lain-lain bara kerana ia mengandungi antioksidan dan begitu juga faktor-faktor yang mengelakkan daripada oxidative stress ataupun stres oksidatif dan radikal bebas. Masya Allah. Ini merupakan buah ajaib daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh membantu mencegah daripada penyakit-penyakit bara yang sangat ditakuti, lebih-lebih lagi pada akhir zaman ini. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, buah yang kelima yang kandungan gulanya rendah yang boleh diamalkan oleh semua orang, lebih-lebih lagi bagi penderita diabetes, kerana kadar gulanya dalam buah raspberry ini hanya 5 gram. Apabila kita ambil satu cawan buah raspberry yang mana kandungan gulanya begitu rendah, hanya 5 gram sahaja, dan fibernya 8 gram berbanding dengan buah-buahan lain. Ketahuilah bahawa buah raspberries ini, begitu juga blueberries, wolfberries dan sebagainya, ia semuanya termasuk dalam spesies pohon keluarga ros. Buah raspberries ini juga mengandungi mineral vitamin A, riboflavin, vitamin B6, kalsium dan zinc yang baik untuk tulang, gigi dan persendian kita. Nah, inilah dia, kita lihat menurut kajian USDA, yang mana di antara buah yang paling rendah kadar gulanya, satu cawan begini, kadar gulanya hanya 2.7 gram. Dan begitu juga berbanding dengan buah-buahan lain seperti apple. Maka seterusnya, sahabat-sahabatku khazanah Islam, buah raspberries ini adalah kaya tentang anti-aging dan antioksidan, pencegahan penuaan dan pencegahan oksidan. Raspberries ini mempunyai kadar vitamin C yang tinggi. Ini menurut kajian
di Harvard School of Public Health. Kajian ini telah menunjukkan bahawa pengambilan buah raspberries ini ia kaya dengan antioksidan, dan begitu juga raspberries dia ada kaitan tentang menurunkan risiko penyakit-penyakit kronik seperti cardiovascular disease, penyakit serangan jantung, begitu juga bara dan penyebab-penyebab maut yang lain dengan izin Allah. Dan menurut satu kajian sahabat-sahabatku khazanah Islam pada 2011 dilakukan satu kajian terhadap lebih kurang 32 orang di kalangan mereka yang dewasa yang berbadan gemuk ataupun berat badan antara 20 hingga 60% daripada makanan mereka ini. Setelah dilakukan satu kajian, dikatakan satu hidangan buah raspberries ini yang mana ia begitu rendah kalorisnya, dan begitu juga buah raspberries yang disejukkan yang berwarna merah bolehlah dihidangkan dan ataupun dibuat jus sebanyak 2 cawan, yang mana kajian ini telah dilakukan oleh sampel 32 di kalangan orang dewasa, yang mana dia punya natijah ini sungguh berkesan, yang mana dalam masa 3 bulan mereka dapat mengurangkan berat badan mereka, Masya Allah Ta'ala. Dan bagi penderita diabetes, yang mana dapat menurunkan kadar gulanya dan begitu juga insulinnya. Dan yang keenam, sahabat-sahabatku khazanah Islam, satu lagi buah, yakni buah avocado, yang dalam bahasa Melayu dikatakan apricot. Dia juga dapat membantu untuk menurunkan risiko penyakit hati ataupun serangan jantung. Apabila kita mengamalkan buah avocado ini, ia boleh membantu untuk mencegah daripada penyakit serangan jantung. Dan vitamin dan mineral yang terdapat dalam buah avocado ini, dia mengandungi lemak yang sihat dan fiber yang baik, yang mana fiber dan mineral-mineral ini memainkan peranan untuk menjaga kardiovaskular kita yang sihat ataupun mencegah risiko penyakit serangan jantung. Kajian-kajian ini telah membuktikan bagi faktor-faktor ataupun risiko serangan jantung, buah avocado ini apabila diamalkan, insya-Allah ia dapat mengelakkan dan membantu daripada risiko penyakit serangan jantung. Dan inilah di antaranya dikatakan bahawa contoh-contoh mereka yang mempunyai berat badan ataupun diabetes ataupun penyakit jantung yang mana ia dapat meningkatkan. Selain dari itu, tentang penjagaan rambut dan begitu juga dapat mengawal berat badan yang sederhana ataupun moderate. Begitu juga dikatakan dalam satu kajian sumber yang boleh dipercayai bahawa diet mengandungi dalam berbagai macam buah-buahan dan sayur-sayuran, di antaranya adalah buah avocado, yang mana dia dapat mengurangkan risiko berat badan, diabetes dan penyakit jantung, Masya Allah Ta'ala. Begitulah kita lihat buah-buahan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai berbagai macam khasiat. Di antaranya dikatakan bahawa biji buah avocado ini, buah yang mempunyai dalamannya bulat dan bijinya berwarna bulat, yang mana ia mengandungi berbagai macam khasiat untuk menurunkan kadar kolesterol dan begitu juga menurunkan antioksidan atau oksidasi
dan begitu juga stres peradangan. Dan menurut kajian ini mengatakan avocados have almost no sugar. Dikatakan buah avocado ni hampir tidak mempunyai gula. Tapi dia manis, sungguh ajaib. Dan dia juga mempunyai sumber yang baik untuk lemak yang sihat dan fiber yang baik, membantu dalam sistem pencernaan. Last but not least, yang terakhir adalah buah yang ketujuh, yang mana telah diakui dan disebut dalam ayat-ayat Quran dan begitu juga banyak hadis, yakni buah kurma. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman, wa fihima fakihatun wa nakhlu wa rumman. Di dalam dua syurga itu mempunyai buah-buahan, termasuklah buah kurma dan buah rumman, ini buah delima. Satu kajian yang telah dilakukan 6 tahun dahulu di Madinah mengatakan a new research says it has found evidence that the ajwa date from Medina contains active elements useful in the prevention of disease such as cancer. Dikatakan kajian yang baru ini di Madinah Munawwarah tentang kurma ajwa Madinah, yang mana ia sangat berguna untuk pencegahan penyakit seperti bara. University King Saud telah mendapati manfaat kesihatan ajwa Madinah, yang mana ia membantu untuk mencegah peradangan dan begitu juga penyakit bara. Dan itulah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita agar mengamalkan makan 7 biji kurma ajwa dari kawasan Aliyah. Nescaya bagi siapa yang mengamalkannya, ia dapat mengelakkan daripada keracunan makanan dan begitu juga permainan sihir dengan izin Allah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan. Cuma nasihat saya, carilah jenis kurma ajwa Aliyah dari Madinah yang jenis kualitinya baik. Mungkin yang first class punya 1 kilo lebih kurang 150 rial, lebih kurang duit Singapura dalam $50. Jadi mudah-mudahan insya-Allah selamat mencuba mengamalkan 7 jenis buah-buahan ini, buah kurma ajwa, avocado, raspberries, begitu juga buah plum, buah peach, dan begitu juga buah grapefruit, dan yang pertama tadi adalah buah strawberries, raspberries, dan begitu juga wolfberries, blueberries dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat mencari buah-buahan yang organik untuk membantu menjaga kesihatan kita, dan amalkanlah banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran sebelum kita makan makanan yang berat. Selamat mencuba sehingga bertemu sekali lagi pada episod yang akan datang insya-Allah taala. Assalamualaikum